Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah kurniakan kepada kita. Tak mampu kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama nikmat yang paling besar, nikmat hidup. Di mana hidup itu kita dapat rasakan itu adalah hak Allah. Jadi hak Allah bukan hak kita hidup ni. Jadi Allah yang tahu menyusun hidup kita. Bagaimana kita nak diperlakukan, Allah yang maha mengetahuinya. Ya, jadi kita sentiasa mohon kepada Allah, sentiasa kita ridha apa saja yang Allah susun kepada diri kita ini adalah semuanya adalah telah tertulis maknanya. Telah berlaku. Maka kita cuma meletakkan keadaan kita terima. Sebab kita la haul la wala quwwata illa billahil azim. Kita tak mampu nak berbuat apa pun. Kita tak mampu. Semuanya kehendak, muridun, kuasa, hidup, semuanya hak siapa? Hak siapa bang? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita nak olahkan supaya diri kita sentiasa berada di dalam merasakan kita ini tidak memiliki hak. Yang memiliki hak tu ada Allah. Tapi susah kita sekarang ni. Bang susah sebab apa? Kita dah terbiasa. Terbiasa kita merasakan ada kedirian. Betul tak bang? Abang? Sebab itulah susah kita nak, maknanya nak melawan kehendak-kehendak Allah tadi. Kita nak pakai kehendak kita juga. Kita tak nak berjuang nak mengiyakan itu hak Allah. Kita suka kita berbalah tu sebenarnya itu adalah kesengsaraan. Ataupun itu satu menunjukkan masih lagi kita dalam keadaan berada di dalam kesusahan. Berada di dalam kerugian. Itu tadi. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita yang perlu kita ubah. Kalau selagi kita tidak ubah bang kalau kita tak ubah, maka terus kita berada di dalam kesusahan. Sebenarnya dalaman kita dalam susah, dalam kerugian, sebab kita tak dapat ketenangan dengan Allah. Jiwa kita masih lagi jiwa yang nak menentang, jiwa yang nak berbalah-balah. Abang dengar tak bang? Tu. Kita tak menunjukkan rasa yang kita betul-betul berkehendak kepada Allah. Kita anggap hidup kita ni macam main-main. Hidup kita ni macam kita nak puaskan kita punya kehendak aja. Banyak berlaku sekarang ni sebab kita tak nak belajar kenal diri, kenal Allah. Satu hari nanti baru kita faham nanti apa yang diucapkan tadi, bahawasanya itu semua adalah satu kefahaman yang di sisi Allah. Maknanya kita nakkan Allah dalam kehidupan ni. Itu yang paling mustahak, nombor satu. Tapi kalau bila Allah tu kita dah duduk dalam majlis ni kita, abang
Duduk dalam majlis ni kita tak sungguh-sungguh, tak ada dalam keadaan ceria, tak ada dalam, tutup dulu apa. Layar bagi masuk. Jadi olahkan diri kita jadi bertambah, kita rasakan ada Allah. Sebab kita sangat memerlukan Allah. Tanpa Allah kita tak ada kekuatan. Dan kalau kita rasa kita ada kuat, itu kuat daripada siapa? Kudrat daripada mana? Allah. Jadi tetapkan diri kita supaya sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Boleh? Okey, jumpa. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semata-mata limpahan kurnia Allah. Walau bagaimanapun, tetap hati kita ni betul-betul tumpu. Wa ila rabbika farghab. Walaupun keliling kita ni cuba nak buat gangguan supaya kita keluar, supaya kita tak berasa supaya ada kedirian kita. Dia nak cuba nak bawa kita, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik ni, kata Allah Ta'ala, dia akan ajakkan kita untuk supaya tidak rasakan betul-betul kita dengan Allah, supaya kita ada kedirian. Bila ada kedirian, kita marah, kita akan kedirian kita ada, waktu tu kita sendiri. Jadi Allah Ta'ala kata, jangan engkau sekali-kali mengikuti mereka yang hatinya telah lalai. Cuma engkau bagi tahu aja, jangan buat begitu, tapi hati engkau tetap dengan Allah. Ginilah kita berada dalam situasi kita menghadapi yang dikatakan kafir, munafik, orang yang fasik, orang yang tak ada ilmu, orang yang cuba untuk ganggu kita punya itu dia keliling kita. Dia keliling kita. Jadi kita jangan sampai kita kawal diri kita. Kadang-kadang kita tak boleh nak kawal. Memang saja memang nak dihentak-hentak supaya kita berada di dalam posisi iaitu ada kedirian. Memang dah ajak. Jadi dengan ada perasaan gitu, kita tak dapat rasa berada betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita betul-betul kena, masalah ni kita kena sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh kita melawan. Ini jihad yang berat sekali. Sebab keliling kita ni sekarang ni ibaratnya semuanya, kata Sayyidina Umar, aku tak boleh percaya melainkan Allah dan Rasul. Sebab banyak mengajakkan aku kepada lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Sayyidina Umar, dia jaga, dia tak ada siapa yang dia percaya. Dia Allah dan Rasul. Diam. Jadi ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi olahkan supaya diri kita tetap memfanakkan diri dengan Allah. Ajar. Memang kita akan menghadapi situasi-situasi yang akan membawa kita diajak. Memang dia ajak kita keluar. Jadi kita kena bagi tahu dia. Kita tak akan berganjat. Kita ajakkan dia supaya membuat perangai-perangai yang elok. Sambil itu dalam diri kita tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maknanya kita cakap dulu kebenaran, kemudian itu dengan sabar. Di sini. Bising-bising. Diam dia keluar lah. Macam mana macam ni? Konten orang nak rekod. Jadi begitulah. Kita olahkan lagi Sebab keadaan kita sekarang ni, keadaan yang makin ke depan ni makin ada orang kata tusukan tombak tu makin banyak. Tapi bila kita betul-betul, kita jangan risau tu semua. Yang risaunya kita tak dengan Allah. Maknanya ada kedirian tu yang kita risau. Cuba ajar diri kita gitu. Memang kalau kita dibagi nampak, memang keliling kita memang tombak-tombak semua. Seolah-olah dia mengajak kita supaya tak duduk dengan Allah, azab lah. Kita kena tikam lah tu maknanya. Kita berada dalam azab lah tu. Jadi tetapkan hati kita supaya, Ya Allah, tolong Ya Allah, kukuhkan aku dengan Kau Ya Allah. Jangan sampai aku ada rasa kedirian aku Ya Allah.
Itu macam mana dalam kehidupan ni kita lawankan. Ni nama perjuangan yang besar, iaitu jihad yang besar lawan hawa nafsu. Ya, kalau bersendirian kita berzikir mungkin kita boleh lawan. Ya, tapi bila kita bercampur dengan masyarakat keliling, makin ramai, makin perangai tu macam-macam, lagi tu tekanan tu tadi. Adakah kita dapat pertapaan umatku adalah bercampur masyarakat. Sebab kalau bertapa aja susah, kita boleh tumpu perhatian manusia. Tapi lagi susah lagi pertapaan yang bersama. Itu maksud Rasulullah. Mana pertapaan dengan masyarakat, macam-macam karena. Jadi dalam karena tu tadi kita nak olahkan supaya kita tetap tak ada kedirian. Itu yang lebih sulit lagi tu. Itu maksud Rasulullah tu, pertapaan umatku campur masyarakat. Jadi pertapaan kita adalah qiyamul lail, tahajud. Itu boleh kita tumpukan pasal tak ada banyak gangguan sangat. Kita boleh betul-betul. Nanti bila keluar nanti bercampuran dengan masyarakat, itu tak tersilap kita sikit ya, ada keakuan diri, mula masuk sifat-sifat mazmumah pada kita masuk. Itu yang kita nak betul-betul ikut skill Rasulullah SAW tu. Nak ikut betul-betul jejak langkah Nabi Muhammad SAW dalam muamalat dengan manusia. Macam mana cara Rasulullah SAW perit, kan? Tapi Rasulullah pandai olah kan. Dia bagi tahu yang watawasau bil hak, dia cakap yang benar. Dulu baru hak dulu bawa pesan. Bukan sabar dulu. Kita kena bagi tahu ni tak boleh, ni gini, ni tegur dia dulu, jangan. Perbaiki. Baru kita sabar. Ya, memang dia tak macam Abu Jahal. Rasulullah selalu nasihatkan dia, bagi tahu macam-macam cara. Ya, tapi tak juga. Ya, Rasulullah sabarlah. Yang kita tugas memberitahu. Yang nak bagi hidayah petunjuk Allah, kita buat sungguh-sungguh. Dihina Rasulullah SAW, cakap yang benar. Abu Jahal sebarkan, kata tak betul lah. Dia ganggu Rasulullah punya benda yang nak selamatkan umat manusia ni, diganggu. Lagi dia buat, Rasulullah buat lagi banyak ganggu untuk supaya berhentikan macam-macam lah. Jadi kita ni lagilah, maknanya dah pengakhir zaman ni, keliling kita dah banyak yang tak nak kepada, bukan di kalangan luar, dia kadang-kadang dalam kalangan keluarga sendiri pun banyak yang begitu. Kalau dulu susah nak cari, sekarang dah dalam keluarga pun dah banyakkan dah. Banyak pada tumpu kepada keduniaan, tapi dia tak sedar. Ya, sebab apa? Bila tak mengaji kenal diri, kenal Allah ni, tak ada semangat, tak ada rasa terpanggil untuk nak kenal diri, kenal Allah, maka dia automatik kita tengok dia berada di dalam kerugian. Dia tak tahu nanti betapa nanti kalau dia dimasukkan di alam barzah nanti, berapa lama lah nak dihitung nanti, nak diperkira tu. Mungkin 10,000 tahun, 20,000 tahun. Dalam, ya Allah. Itu kalau kita soal tu, benda tu kita lepas. Kalau tak lepas, dia stopkan dulu lagi, dia nak selesaikan dulu. Ya Allah, takut kita. Jadi ini tujuan kalau kita belajar kenal diri, kenal Allah, kita mau tambah takut. Takut yang macam mana? Itulah bila ada kedirian kita, dah mulalah kita akan mencari benda-benda yang akan menyusahkan kita nanti. Menyusahkan ketika bila nanti? Ketika nanti berada kita di alam barzah, di padang mahsyar nanti, di titian sirat. Dan banyak dia punya, orang kata, halangan-halangan untuk kita di soal siasat di situ. Banyak dia punya tempat-tempat, dia nak kira kita. Satu tempat tu mungkin nak disoal kita 1000 tahun. Ada mungkin dalam 80 tempat. Jadi 80,000 tahun kita nak disoal tadi. Daripada alam barzah sampai ke titian sirat, nak menunjukkan kita nak masuk ke mana. 80 stesen yang kita nak. Satu stesen 1000 tahun. Itu kalau lepas. Kalau tak lepas, satu pun tak lepas macam mana? Ada 79 stesen lagi yang kita nak disoal.
Soal apa? Pertama, tentang diri kita. Kenal diri, kenal Allah tak? Pertama tadi, kenal tak engkau Tuhan kau? Engkau sebut nama Allah tu nama dia. Ketika kau kat dunia, macam mana kau rasakan dengan Tuhan kau? Kehidupan kau, itu pertama soal kubur dah gagal macam mana? Kita ingat senang, man rabbuka, kita kata Allah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Itu bukan dia tanya nama, dia tanya siapa? Siapa Tuhan kamu? Bukan nama. Kena faham betul-betul. Yang tu kan baca talqin pun kata Allah, sebutlah dengan tenang Allah. Bukan senang. Kau tak cakap tu bukan senang. Takutnya kau penipu, kau ke dunia ini kau tak nampak Allah Ta'ala. Kau tak yakin pertemuan dengan Allah. Hanya kau sebut tu semata-mata untuk membasahkan kau punya tu. Bukan saya cakap tak betul, tapi belum cukup lagi. Engkau nyebut nama Allah tu tak terasa engkau punya syok, tak rasa rindu, tak rasa takut betul-betul pada Allah. Di dunia lagi engkau buta, tak dapat merasakan, melihat Allah. Tu. Bagaimana kehidupan kau, ibadah kau dalam kehidupan? Susah ke tak susah tu? Sebab nanti sebenarnya yang nak tolong kita tak ada siapa dah. Allah dan Rasul. Tapi Allah dululah. Sekarang ni soalnya kita dengan Allah dulu. Rasulullah dah tunjukkan kita apa-apa, kenal diri, kenal Allah. Tengok dalam diri kita supaya kita kenal diri, kenal Allah. Rasulullah. Jadi itulah yang berlaku sekarang. Kita tengok sedihnya. Masyarakat kita dah mula dah. Ini berlaku bukan baru, dah sejak daripada merdeka lagi. Masuk merdeka dah mula. Teruk. Sebab dah banyak dihala, dihidangkan dengan kelalaian, lengah-lengah. Banyak kita tengok pesta-pesta tu kan. Bila masuk merdeka kita tengok. Walaupun kita belum lahir, cuba kita selidik balik, tengok balik ke belakang tadi. Tujuan dia untuk tengok apa dah terjadi. Makin teruk ke makin sampai ke sini dah makin teruk dah. Kita dah tak heran dah orang dah buat maksiat, kita dah tak ada rasa. Sebab apa? Keliling dah banyak dah banyak sangat. Orang hati lalai, orang apa ni, semua kita rasa biasa je. Ya Allah. Kita alhamdulillah, kalau kita ni ada rasa perasaan takut bila bersendirian tadi, kita kenangkan kelalaian kita dengan Allah. Itu sifat tu banyak dah tak ada pada manusia. Sebab dia bila bersendirian, lain yang dia fokuskan. Kita masa bersendirian, kita betul-betul nak ingatkan muhasabah diri. Waktu tengah malam, waktu qiyamul lail tu, ya Allah, aku ketika siang-siang ni jumpa saya kawan-kawan, ya Allah, banyak sangat lupa engkau ya Allah. Muhasabah diri. Takut kita pada Allah sebab banyak masa kita habiskan dalam tak merasakan kehadiran Allah. Rupanya kita ada pengakuan kita tak ada rasa perjumpaan dengan Allah hidup kita. Kita rasa apa yang kita buat nanti Allah balas. Kita tak nampak Allah tu. Nanti kita nampak Allah akan tapi rasa kita buat tu, kita tak rasakan yang bagi kita buat tu adalah rahmat dia. Itulah maknanya yang saya cakap tadi. Kalau kita ni tak ubah cepat, ini Allah dah bagi peluang. Ini pengakhir zaman kita ni. Sebenarnya Allah bagi kita peluang, supaya kita betul-betul duduk, banyak-banyak ke depan kita ni akan makin teruk. Rasulullah kata sabar banyak sama. Sabar tu makna duduk betul-betul di rumah. Sabar, kita betul-betul cari kenal diri, kenal Allah, supaya kita bertambah rasa kedekatan dengan Allah. Kita mempersiapkan nanti kalau mati tu datang, bila-bila masa kita dah ada Allah. Sebab kita bersedia. Mana kau naik motor ke mana, dalam rumah ke, buat apa kerja dalam rumah ke di luar, kalau nyawa kita dicabut waktu tu macam mana? Kita dengan siapa waktu tu? Kita sentiasa bersedia untuk dengan Allah. Sebab kalau kita masih lagi nampakkan ni pengakhir zaman, kita nampak ada harapan-harapan untuk kita nak jadi kaya, nak jadi senang. Itu bagus, tapi jangan melampau lah. Jangan diharapkan sangat lah.
Lebih baik waktu sekarang ni, pengakhir zaman ni, mula kiamat kecil ni, kata Nabi dah bagi tahu, tanda dia dah jelas dah. Kalau kita tak nampak lagi, saya tak tahulah. Banyak ulama-ulama yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, dah bagi tahu dah. Menangis-nangis dia bagi tahu. Sebab kita dah fasa yang kelima, fasa dah masuk kiamat kecil dah masuk. Yalah, masing-masing kita diri, Rasulullah kata ada kiamat kita. Kiamat kita adalah kematian. Itu satu hal. Ini kematian yang maknanya ini kiamat yang mula. Dia panggil sugura, kecil. Sebelum nanti besar, tak lama bila dah kecil pergi ke besar. Dah masuk. Dan satu lagi kiamat adalah kematian tu adalah kiamat sugura juga. Bila-bila juga tu. Jadi kita menempuh kiamat sugura ni dah, diri kita satu dah kita dah dia nampakkan zahiriah kiamat yang kecil ni tadi. Ya Allah, mengapa kita boleh rasa tenang lagi, kita kelang kabut lagi nak. Sekarang dah masanya kita sebenarnya Allah dah bagi peluang untuk kita tumpukan kepada Dia, bukan tumpu banyak kepada saya bukan nak maknanya menolak ke apa ni, anti dunia ke apa, bukan. Tapi ni dah kita kena pakai tadi kisah dia tadi, cerita dia makna adalah cerita tentang akhir zaman, tentang tanda-tanda kiamat. Jadi kita dah masuk dah kiamat ni, mengapa kita nak lebih kurang sudah. Yang lebih itu banyak tu kita tumpukan kepada Allah SWT. Kita di dalam keadaan, kalau kita tak ubah sekarang ni, memang kita dalam keadaan bahaya sangat. Bahayanya pertama ni, kita bila-bila sekarang ni, bila tanda masuk kiamat kecil, bila-bila mati tu, banyak orang mati tu mudah-mudah mati. Ramai orang mati, banyak Allah matikan. Jadi kita bukannya berani sangat tak boleh, takut sangat tak boleh. Pasti akan kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti akan merasa mati. Tak depan jap lagi kita tak tahu. Jadi kita kena kata Ibrahim bin Adham, waliullah, dia kata, kamu tak akan dapat darjat solihin, darjat orang yang betul-betul ibadah pada Allah, hamba Allah yang sebenar-benar, orang soleh betul-betul. Maknanya para nabi, para rasul, para wali Allah tu orang soleh, orang yang mukmin yang sebenar. Kau tak akan dapat darjat tu selagi kau tak menutupi pintu. Sekarang ni kita banyak seolah-olah nak senang ni, banyak sangat senang. Padahal bagi Ibrahim bin Adam, kalau kau selagi kau tak tutup pintu tu, mana kau tak akan dapat darjat orang yang betul-betul nakkan Allah Ta'ala. Itu kita tak boleh tipu. Itu kita boleh tengok nanti bila kita buat, kita tutup pintu-pintu harapan tentang dunia dan bersiap untuk kematian, untuk maknanya dengan Allah, maka itu kita orang yang bijak. Di dunia dia nak, dah masanya aku nak, dunia ni lebih kurang sekadar ambil seteguk air, 2 teguk air. Jangan apa maknanya kita dah sampai fasa yang ni. Bukannya kita ni berada dalam, bukanlah saya cakap dulu tu boleh, bukan, dulu pun kita ada kiamat sugura kita, kematian bila-bila kita pun tak tahu juga. Jadi jangan melampau sangat lah. Ini sekarang dah melampau sangat. Sampai Allah dah bagi kita macam-macam cara dah. Di antaranya COVID, di antara suruh kita duduk rumah supaya dengan dia pun kita boleh lagi ada harapan lagi, seolah-olah kita akan tu. Kita maknanya bukan suruh putus asa, maknanya suruh kita kembali kepada Allah. Kita kembali bertakwa betul-betul kepada Allah. Allah akan bawakan kita kepada rezeki-rezeki yang rezeki-rezeki yang paling besar tu. Siapa yang betul-betul takwa, serah diri kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barakallah. Itu maknanya menunjukkan Allah Ta'ala siapa, wa may yattaqillah, siapa yang betul-betul takwa kepada Allah. Kita berhenti dulu situ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah tu menyoal, barang siapa yang bertakwa. Siapa? Dia tengok.
Tu. Kita takwa pun kita tak pernah nak faham. Masa kita tak belajar mengaji kenal diri, kenal Allah, kita tak tahu takwa tu apa. Kita selalu dengar khatib baca khutbah, orang ceramah, ittaqullah, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kita ingat. Tapi kita tak ada rasa feeling lah, tak rasa apa tu takwa tu. Ya. Takwa tu maknanya kita sentiasa rasa taat kepada Allah. Wow, itu Imam Junaid Al-Baghdadi punya pecahan. Dia banyak pecahan lagi. Tapi kita ambil Imam Junaid Al-Baghdadi, dia kata wali Allah, dia kata takwa ni ada 3 huruf dia, takab wow kan. Jadi ta tu tadi maknanya kita kena taat ataupun takut kepada Allah betul. Maknanya tak kenal diri kita, kita kena kenal Allah. Baru kita tahu takut dan taat. Ta tadi. Takut dan taat. Macam mana tu? Kita sentiasa tak mahu ada rasa kedirian. Kalau kita masih ada rasa kedirian lagi, maka kita ni tidak takut kepada Allah dan tak taat kepada Allah. Sebab kita dah mendahului, maknanya kita rasa kita yang boleh mengontrol. Kita yang boleh menguruskan diri kita. Padahal al-mulk, kerajaan tu yang Allah bagi dalam hidup kita, dia yang mengontrol kita semua. Tapi bila dia dah kontrol semua, kita mengaku kita yang itu dosa yang tak terampun. Maknanya dosa mensekutukan Allah, merasa ada itu je. Ya Allah, itu besar. Sebab apa besar? Sebab dia membuka pintu-pintu maksiat lah. Maka itu dia katakan tak boleh kita beristighfar 1000 tahun pun tak boleh. Melainkan apa? Bertaubat, tak nak buat lagi, baru istighfar. Jangan istighfar lepas tu buat lagi. Istighfar buat lagi, istighfar syirik lagi, mengaku ada diri lagi. Kita tak perangkan betul-betul. Dia kena perang betul-betul lagi, betul-betul tak nak lagi ada rasa kedirian. Susahlah. Buat banyak-banyak sungguh daripada kau istighfar tapi kau tak ubah. Allah suruh ubah dulu baru bertaubat. Engkau tak ubah dulu, engkau bertaubat. Menyesal dulu, kesedaran apa bentuk salah engkau. Keakuan diri engkau yang memunca daripada salah-salah. Ya Allah, aku dah minta tolong, ya Allah, tolong jangan biarkan ada kedirianku lagi, ya Allah. Lepas tu kita gunakan betul-betul kudrat dan iradat yang Allah bagi tu kita. Pasal kudrat dan iradat tu yang nak lawan hawa nafsu kita, keakuan diri kita, bukan kita. Itu pertolongan Allah yang dibagi pada kita tu berserta dengan hidup tadi dengan kudrat dan iradat. Kun fayakun dia tu, kudrat dan iradat untuk pancung kedirian kita. Pedang la ilaha illallah, kudrat dan iradat dia yang boleh. Bukan makna kita yang lawan, bukan. Memang istilahnya sebut kita kena lawan. Tapi kita tu tadi kita istilahkan kudrat dan iradat dia yang kita harapkan. Bukan kita tu, dia tu yang menghadapinya tadi. Tapi kalau tak belajar kenal diri, kenal Allah, apa semana kita pun tak tahu peperangan yang besar dalam diri kita. Kita sibuk yang luar-luar. Kita tak sedar yang diri kita sekarang ni berada dalam kebatilan. Diri kita ni berada dalam kesusahan sekarang. Tak mampu lagi lah kita nak ubah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu jalan dia. Sebab kita tutupi. Allah tu macam-macam cara Allah bagi kita. Dah dibagi awal-awal tu, dalam tu ada cahaya dah. Sir rahsia tu. Kita tutup sikit-sikit, tutup hitam. Lama-lama tutup habis dah. Allah hantar orang suruh nak bersihkan, tegur kita. Macam-macam Allah hantar. Bagikan gitu, bagi kita. Setiap masa Allah fikirkan, Allah selalu merendahkan diri dia untuk selalu bagi. Tapi apa kita buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Malu tak kita? Kita tak ada rasa, ya Allah. Kesedaran tu tak ada. Allah sentiasa nakkan kita bahagia. Dia sayang kita. Tapi kita macam-macam dia. Kita membangkang, kita membala-bala, kita tak mau ikut. Kita tunjukkan perangai kita seolah-olah kita melawan. Kita nak puaskan diri kita. Ya Allah.
Jangan menyesal nanti. Bila sampai nanti waktu dia, mana kau tak boleh berpatah balik untuk diminta hidup. Walau sesaat pun, undur tak boleh ke depan. Jangan sampai menyesal. Perpisahan barzah tu sampai nanti kan, antara dunia dan akhirat. Mana kau tak boleh lagi dah berada kat alam dunia lagi. Tak boleh lagi. Tempat ni lah sekarang ni untuk kita betul-betul nak merasakan dengan Allah di dunia ni. Kalau di dunia ni kita tak merasakan perjumpaan dengan Allah, tak yakin dengan Allah, ayat-ayat Allah, habis kita. Nanti bila kita wafat, kita tak tahu tempat kita kah mana pergi dah. Kesasar ke mana-mana, kita pun tak tahu hala tuju ke mana. Kalau kita tahu hala tuju, okey lagi lah. Kita boleh tanya-tanya orang. Sekarang kita tak tahu hala tuju ke mana. Bila kita dah masuk alam barzah, ke mana nak pergi? Sebab ketika di dunia kita tak merasakan berkehidupan dengan Allah, sedangkan Allah sentiasa tak pernah tinggalkan kita, tak pernah benci, berpaling pada kita. Kita buat dek. Kita buat alasan tipu lagi. Kazib, penipu kita kata. Aku tanya, mengapa Allah tak bagi aku, mengapa aku belum dapat hidayah? Ya Allah, kita gunakan ayat yang tu tadi. Ayat biadab tu tadi. Kita kata Allah tak bagi lagi hidayah kat aku. Ya Allah. Itu bukan Allah tak bagi, sebenarnya engkau yang tak faham. Dia bagi, engkau buat-buat tak apa, engkau menipu diri engkau sendiri. Allah dah bagi dalam setiap diri manusia tu, yang maknanya semula jadi mutlak kebiasaannya, tahu membezakan mana masin, mana tawar, mana manis, mana pahit. Ya, itu menunjukkan kita dah boleh tahu ini tak betul, ni betul sebenarnya. Walaupun kau lahir tadi bukan orang Islam. Mengapa kau tak lahirkan aku Islam? Biar tak ada alasan. Dia bukan babi Islam tak Islam, kafir tak kafir. Dia masalah kalau manusia memang Allah bagi special lah. Tahu membezakan mana baik, mana buruk. Allah tu adil. Dia tak ada terus hukum kita. Dia bagikan dulu macam-macam kebenaran dulu kan. Dia tunjukkan nyata diri dia tu tadi. Kemudian kau abaikan berbalah-balah sebenarnya, menyebabkan dah lama sangat dia tertutup, langsung kau salahkan. Hidayah, taufik tak sampai. Sedap je kamu bercakap tu atas menipu diri kamu sendiri. Jadi tak ada alasan untuk kita nak mengatakan bahawa Allah tak bagi hidayah. Sebenarnya tak. Allah sentiasa ciptakan manusia, dia bagi dua. Rasulullah kata. Dalam pada diciptakan manusia, dia bagi dua. Surga dan neraka. Jadi kita nak pilih mana? Kalau kita dipilih masuk surga, alhamdulillah. Kalau kita dipilih masuk neraka, maka sebenarnya adalah pewaris dalam surga itu tadi. Orang lain, bukan kita. Jadi tak ada alasan kita katakan kita dah maknanya menetapkan bahawa kita nak masuk dalam neraka tu. Itu Allah bagi pilihan. Allah sayang supaya kita tak ada dakwa-dakwi. Apa tu syurga sebenarnya? Maksud saya tadi, maksud Rasulullah tu, itulah sebenarnya merasakan Allah. Jadi tak ada alasan kalau kita tak dapat merasakan Allah. Sebab dah memang sejak awal alam roh lagi, sebelum kita terzahir, roh kita dah kenal Allah. Dia kata, Rasulullah bila jumpa orang yang dia kata dia tak kenal Allah, Rasulullah kata dia menyampaikan, aku menyampaikan kepada orang yang memang dah kenal Allah. Walaupun kau mengaku kau belum kenal, tapi sebenarnya dalam kau dah kenal dulu. Di alam roh tu kau dah tinggal lagi kau menutupi. Jadi aku ni bukan nak memberitahu Allah tu di mana, tetapi engkau tu sudah tahu, cuma aku nak engkau kesedaran mensucikan diri engkau balik. Mensucikan, membersihkan supaya tidak ada keakuan diri engkau, baru engkau tahu rupanya memang kau daripada dulu dah memang Allah dah kau dah kenal di alam roh dah. Urusan tu urusan Allah. Kita tak boleh menafikan bahawa kita ni tak kenal. Sejak dulu lagi 4,000 tahun sebelum kita terzahir, kita dah dengan Allah. Roh-roh kita tu semua. Di setiap diri kita ni ada roh-roh. Roh tu sebelum terzahir 4,000 tahun dulu dah dengan Allah. Macam mana kita kata pula? Bila dah terzahir ni
Allah Ta'ala tak tunjukkan aku jalan. Tak boleh. Orang macam-macam orang lagi datang, Allah Ta'ala bagi peluang lagi. Jadi tak ada alasan. Jadi kita sama-sama lah. Sebab perjalanan kita nanti dia berada selepas mati, alam barzah itu cukup panjang. Dunia ni paling pun 60 tahun, 70 tahun lah, 120 tahun lah kata kan. Kita lihat tu pun susah nak jumpa. Pendek sangat umur dia. Berbanding nanti kita masuk alam akhirat, permulaan barzah tu, itu dah tak tahu dalam kubur mungkin 20 tahun, 30 tahun. Itu belum nanti dia ratakan bumi, dia jadikan padang mahsyar. Itu lagi, ya Allah. Bumi ni dijadikan lebar dia, rata dia. Mungkin 80 kali ganda luas ni. Mungkin 1000 kali ganda lagi luas. Memang dia ratakan bumi ni nanti. Jadikan padang mahsyar. Tapi luasnya kita tak tahu dia boleh luas lagi, rata. Dengan fasa, dia punya fasa-fasa yang kita nak kena lepas tu. Ya Allah. 80 jenis fasa kita nak lepas. Setiap satu fasa tu kata Sayyidina Ali, dia dapat daripada Rasulullah. 1000 tahun. Itu pun kalau lepas. Kalau tak lepas, azab kita kena dulu. Kat situ aja sangkut dah. Ya Allah. Jadi taklah kita ni di dunia ni dia uji kita ni, tengoklah kita. Itulah cara, tak ada cara lain lah. Kita cari kenal diri, kenal Allah. Jadi kita akan jadi takut dengan Allah. Hanya orang yang takut kepada Allah, yang benar-benar takut kepada Allah, yang kenal kepada Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ada dua kenikmatan, iaitu kenikmatan dengan Allah dan kenikmatan tempat tinggal yang syurga. Ada pemilik dia kita dapat, dan juga Allah akan suruh. Tapi yang betul-betul takut, waliman khafa maqama rabbi, Allah akan bagi. Di dunia lagi dia dah takut pada Allah, dia kenal Allah. Kau tak kenal Allah, nak takutnya kan? Jadi takut, waliman khaf tu hanya takut, dan dia tak mau ada rasa kedirian. Takut dia tadi. Itu maksudnya tadi. Itu orang tu dah dapat dua makam. Pertama yang hebat, dia dah dapat rasakan dengan Allah, zuk dengan Allah. Takut betul-betul dengan Allah. Kemudian takut ada rasa kedirian. Itulah kita kena kenal. Itu dia jalan jaga ke situ. InsyaAllah. Allah dah bagi jalan macam-macam dah. Allah tak nak menyusahkan kita. Allah sayang hamba-hamba dia. Dia bukan nak menyusahkan kita. Tapi dia bagi tahu awal-awal. Sanda dia sah, jangan begini, jangan kau meninggalkan aku. Jangan kau adakan lagi diri kau. Di samping kau sembah aku, jangan ada lagi rasa diri kau yang buat ni. Jangan. Allah Ta'ala bagi kita faham. Jangan kau ni. Kau betul-betul aku ya, cukup dah. Allah Ta'ala kata, jangan kau meninggalkan aku. Jangan kau adakan di samping aku ada lagi lain, diri kau ataupun siapa-siapa. Diri kau pun tak boleh bantu kau. Aku yang ada. Allah Ta'ala kata gitu. Macam-macam cara Allah nak bagi kita faham, insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya di petang yang mulia ini dapatlah kita bersama-sama menyatakan penceritaan tentang Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala suka kepada orang yang nak membersihkan diri dia. Dia suka pada orang yang nak membersihkan diri dia. Bersihkan macam mana? Membuat penafian tentang adanya kedirian dia. Dia tak nak mengaku tentang diri dia, dia nak buang diri dia. Maknanya tak nak mengaku adanya diri. Itulah yang Rasulullah ajar sebenarnya. Rasulullah SAW ajar. Allah Ta'ala suka membersihkan diri. Macam Ustaz cakap tadi, khauf, takut bila berada, kalau kata ada kedirian je, dia nampak pintu maksiat, segala pintu apa benda yang tu memang akan terbuka. Jadi sebenarnya itulah sebenarnya. Nanti kejap, jadi kita sebenarnya
berada di dalam keadaan yang mana apabila kita kenal Allah ni, Allah Ta'ala akan pelihara kita daripada segala apa yang dikatakan apa, kalau kita lupa pada Allah, Allah Ta'ala akan beri kita satu yang dikatakan khauf tadi, takut mengadakan kejadian. Takut Allah Ta'ala tu tak ada dalam diri kita. Tu sebenarnya. Jadi keberuntungan, kita dah tahu sebenarnya apa skill-skill, teknik-teknik yang Allah Ta'ala bagi ni, iaitu dua unsur yang tadi tu, membuat penafian kedirian kita, mengisbatkan hanya Allah. Dia yang tahu mengesahkan kepada diri keesaannya juga. Dua skill tu kita buat, yang tu khauf, takut jangan ada kedirian, takut kalau Allah Ta'ala tak ada dalam diri kita. Maknanya takut tu maknanya kita tak nampak Allah lah. Fa ainama tuwallu fasama, apa segala kita kena nampak Allah Ta'ala dahulu. Apa nampak benda kita nyatakan, tashbih tadi yang dikatakan sebelum ni, tashbih nyatakan kaji sebuah kunci itu itu dia nampak Allah dulu. Kunci motor tu dia nampak, besi dia jadikan daripada apa, itulah sebenarnya, itulah tashbih. Apabila sampai kepada tanzih, tanzih maknanya dia menyatakan engkau ya Allah, tak ada lain, tak ada wujud yang lain, hanya engkau ya Allah. Tu tanzih tadi tu, yang sebelum ni, episod yang diperbincangkan sebelum ni. Tu sebenarnya itulah penceritaan sebelum ini pun bukanlah kata kita simpan memori, tidak, tapi sebenarnya itulah kefahaman di sisi Allah. Kita tidak, bila orang yang tidak menyatakan ada kedirian, dia yes, sama-sama kita dengar benda ni, YouTube ni semua, tapi kalau saya punya memori low sikit kan, low sikit, jadi dia mudah lupa. Tapi alhamdulillah, kita tidak menyatakan kedirian kita, maknanya tetap dia akan sampai olahan tu. Kalau saya pernah dengar dulu Ustaz beritahu, Ar-Rakim tadi tu, Ar-Rakim tu datang, dia datang daripada lantas, terus kepada kalam. Itulah saya pun, ialah kondisi kita memang jangan sampai kita mampu, yang kita menyatakan kita ni mampu. Itu yang sebenarnya Allah Ta'ala nak gitulah. Dan bila kita tersasar, tergelincir, sebenarnya itulah Allah Ta'ala sayang tu, tergelincir sebab Allah Ta'ala nak pegang kita balik, supaya kita duduk di atas jambatan Siratullah tadi tu, jalan Siratullah tadi tu, jalan yang mana hala tuju tu tetap, kita gelincir je, sebab Allah Ta'ala sayang kita. Dia nak supaya kita ingat benda-benda tu, jangan kita berpatah balik. Dah sampai pengetahuan dan segala olahan dan amaliah tu dah sampai kepada orang kata katalah universiti PhD tu, tiba-tiba kita nak ghostan balik kepada tadika nak buat apa kan, rugilah kita. Itulah, kita berada dalam kerugian lah kalau kita ghostan balik nak buat apa kan. Kita tetap je jalan terus. Ustaz pun pesan kat semua, kat saya pun, jalan terus, nampak tu, jalan terus, kita tetap dengan sistem Allah, jalan terus, yang kita ghostan balik pula kan. Itu dah sebenarnya kita memang kena berperang. Setiap hari kedirian kita memang akan datang untuk memerangi. Jadi kita ni harap Allah Subhanahu Wa Taala punya kudrat, Allah Taala yang memerangi sendiri, bukan kita. Itu je, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita keteguhan, kekuatan, yang dikatakan sultanan nasira, kekuasaan di sisinya dan pertolongan tadi itu, insya-Allah. Sekian daripada saya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah, jadi kalimat-kalimat suci, kalimat rabih daripada saudara kita, kita dapat amalkan amaliah dalam kehidupan kita. Kita arifkan yang kita ta'alaq, dia akhlakkan dia dalam kehidupan kita. Itu yang sebenarnya. Kalau tanda kita dah arif, mana kita akan akhlakkan, berbudikan akhlak. Akhlak tu maknanya kita dah faham ayat tu, tenggelam dalam kefahaman ayat tu, kita mewarisi
Mewarisi apa? Mewarisi yang sebenarnya tak lain daripada para rasul, para nabi-nabi. Para wali-wali Allah semua mewarisi mereka. Macam Nabi Sulaiman, wa warisa Sulaimanu Nabi Daud. Nabi Sulaiman telah mewarisi bapa dia Nabi Daud. Apa dia warisi? Dia mewarisi iaitu tak mau ada kedirian, mana dia kenal Allah. Bukan maknanya dia warisi harta bapa dia Nabi Daud raja, bukan. Itu juga warisi juga. Tapi warisi yang paling utama adalah kita nak, Allah nak kita dapat mewarisi apa yang telah ada pada Rasulullah SAW, iaitu dia betul-betul kenal diri, kenal Allah, tak ada kedirian dia. Itu yang kita nak. Dan para nabi, para wali Allah semua begitu mewarisi. Jadi kita nak mewarisi itu yang nombor satu. Jadi bila kita dapat mewarisinya, maka kita telah berada di dalam naungan itu tadi, golongan yang Allah sendiri kata fad'uli fi ibadi. Masuklah engkau dalam golongan ahli ibadahku, iaitu Rasulullah, para nabi 120, para wali Allah yang tak tahu bilangan banyak. Kita termasuk dalam golongan yang Allah sendiri bagi tahu kita di dunia lagi. Kita tergolong dalam yang Allah bagi tahu, bukan kita yang syok sendiri. Allah sendiri bagi tahu. Sebab apa? Tanda-tanda kita dah mewarisi sifat-sifat yang ada pada Rasulullah, yang ada pada nabi-nabi. Itu yang kita nak warisi. Apa? Akhlak khuluqin azim. Akhlak yang tinggi yang ada pada. Ya apa tu? Tak ada rasa kedirian dia. Bila tak ada rasa kedirian, automatik kita telah mewarisi akhlak para nabi. Dan hinggakan kita bukan nabi, kita bukan rasul, tetapi malaikat-malaikat nanti hari kiamat kagum melihat. Dan para nabi, para rasul, para wali Allah iri hati tengok cahaya kita ni. Tapi siapa dia ni? Siapa? Gitulah ibaratnya. Jadi ni peluang kita masih Allah bagi. Sangat besar peluang itu. Rebutlah, dapatkanlah. Iaitu supaya kita sentiasa tidak ada rasa keakuan diri kita. Tetap juga berbalik kepada asas yang Allah Ta'ala suruh kita syahadatain ni kan, iaitu la ilaha il. Dia tak lari tajuk, dia tetap juga kita ni tak ada pakaian, tetap juga itu juga. Jadi segala ilmu tinggi-tinggi tetap dia balik kepada tak, yang ada hanya dia. Jangan ada pengakuan diri. Banyak mana pun kau amal, jangan ada pengakuan diri. Sikit amal, tetap jangan ada pengakuan diri. Sebab itu semua semata-mata dia menceritakan diri dia. Untuk orang ini dia bagi makam Nabi ini, makam Nabi ini bercakap-cakap, Nabi ini Rohullah. Jadi itu semua adalah cerita kisah-kisah dia. Jadi malaikat gini dia jadi, itu kisah dia. Jadikan iblis gini, jadikan gini makhluk Allah gini. Itu kisah dia. Dia nak kisahkan, dia yang nak buatkan berapa juta jenis makhluk-makhluk dia. Yang mana yang lebih banyak? Kita ingat manusia banyak. Rupanya nanti di pada mahsyar baru kita tahu yang lebih banyak makhluk Allah ciptakan adalah malaikat. Bersaf-saf semua, ya Allah. Tutup jadi gelap bumi ni ibaratnya. Punya banyak bersaf-saf. Datang lagi satu saf, lapisan kedua saf, lagi banyak daripada saf pertama. Datang lagi satu saf, lapisan langit ketiga, lagi banyak daripada yang kedua. Sampai 7 lapisan. Penuh ditutupi oleh berbaris-baris. Nak bawa ibaratnya nak bagi tahu kedatangan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik. Hingga ke satu sab tadi yang banyak daripada satu langit tu tadi menutupi tadi, hingga kita kagum banyaknya macam bala tentera malaikat ni. Dia macam membawa seolah-olah macam apa, raktai tu dia bawa raja. Bawa raja naik kereta kan, merdeka kan. Banyaknya askar dulu keliling dia dulu, baru raja tu akan datang. Tapi ini malaikat ni lebih banyak lagi, seolah-olah ada sesuatu yang dia nak bawa raja tu. Ibarat gitu kita nampak. Kita pun tanya, adakah engkau bawa roh Tuhanku? Tuhanku tidak bersama dengan kami, malaikat kata. Padahal kita dah nampak macam seolah dia dah
Nak seolah-olah nak bawa punya dia berhias malaikat tu tadi. Kita menantikan seolah dia ni bawa kita Malik Al-Malik raja ni. Tapi tidak, dia kata. Langit kedua pun lagi banyak lagi kagum. Kita tanya adakah bawa roh? Tak, belum lagi. Sampai langit ketujuh lagi buat banyak, baru waktu tu Allah Subhanahu Wa Taala ibarat gitulah. Mana nak nunjukkan ni. Jangan kita bayang-bayangkan Allah tu macam mana. Mana nak nunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tu, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebagai raja sekalian alam ni, dia tak ada dapat kita nak gambarkan dia punya apa. Kita tengok begitu cerita je, Nabi cerita pun, ya Allah, kekuasaan Allah tu sangat hebat. Itu yang kita nampak. Bukan nak membayang-bayangkan Allah tu macam mana, tak. Ya Allah, itulah tadi kebesaran Allah SWT. Tak ada apa-apa daya upaya kita menjerit, kita tak mampu nak buat apa-apa, ya Allah. Bila kita dah betul-betul kenal kan, tolong jangan ada bagi lagi rasa kedirian aku. Memang rosak hidup aku, ya Allah, sebab aku dah tahu Engkau aja yang uruskan. Kita takut nak, walau sedetik kita takut. Memang kita ada kadang-kadang rasa macam ada kerja, tapi kita takut. Itu maknanya kita dah mula berperang. Allah tu yang akan sebenarnya yang akan menghadapinya. Kalau dah ada begitu, alhamdulillah. Teruskan, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, ada rasa kedirian dalam menyampaikan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina